الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فرمان الله kata Allah kesempurnaan Al-Fatihah adalah ikutan yang paling baik pada kamu, contoh teladan yang paling baik pada kamu. Siapa yang mengharapkan hari akhirat yang selamat, yang bahagia, dan ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan setikala orang-orang yang beriman bersama Nabi SAW melihat kedatangan bala tentera Ahzab untuk menyerang Madinah, mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasulnya. Sungguh benar Allah dan Rasulnya tidak menambahkan kepada mereka melainkan iman yang lebih kuat dan lebih sungguh menyerah diri kepada Allah. Di kalangan orang yang beriman itu ramai orang-orang yang benar janji mereka kepada Allah, janji mempertahankan Islam, menentang musuh-musuh Allah. Di kalangan mereka ada orang yang telah gugur syahid, sanggup mati, dan ada orang yang bersedia menunggu untuk mati. Mereka tidak ubah dan tidak janji itu sekali. Yang satu lagi pimpinan yang ada kamu daripada Palestin, khususnya Harakat Muqawamah Islamiyah Hamas, semua yang hadir, ayat yang saya baca tadi, Allah menyuruh kita mengambil contoh dan teladan daripada Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabatnya berkait dengan sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ketika orang-orang Islam di Madinah dikepung oleh bala tentera Ahzab. Ahzab ya kumpulan bukan Islam, yang ditaja oleh orang-orang Yahudi bergabung dengan Musyrikin Arab untuk menyerang Madinah, menghapuskan Islam, Rasul dan umat.
dengan jumlah badan tentera yang besar, 10,000 dan jumlah orang Islam di Madinah sampai 10,000. Berlipat kali ganda. Allah menyatakan bagaimana orang benar-benar beriman, sungguh-sungguh beriman, melihat serangan barisan berakhlak, menambahkan iman mereka. Mereka ikut Nabi SAW. Dia tidak takut dengan darah, berani menghadapi tentera Allah dengan strategi yang baik, langkah yang baik, menggarisbawahi pertahanan. Akhirnya tentera Allah kalah, dimusnahkan. Alhamdulillah mereka berlipat ganda. Ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum. Sebab semuanya ayat tersebut berkait dengan hukum akhlak zaman Nabi SAW. Quran adalah kitab mukjizat, kitab ilmu mukjizat yang diberi oleh Nabi SAW. Ingat, Quran bukan untuk dibaca saja. Lagu satu baik-baik, lagu baik-baik, minim saja. Bukan saja itu saja. Buka Quran. Pertama surah Al-Baqarah. Surah kita baca tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan orang-orang yang mampu menikmat berbaik, nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin. Bukan jalan orang berkeli oleh Allah, yaitu Yahudi. Bukan jalan orang-orang zalim, Kristian dan musyrik. Surah itu surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini, Quran ini tidak sah lagi memberi petunjuk kepada orang bertakwa. Quran mesti dijadikan petunjuk, bukan untuk baca saja. Hari ini kita baca saja Quran, ngaji, subuh ngaji baca saja. Kita tak faham. Quran yang hudan lil muttaqin, petunjuk pada orang bertakwa. Cerita perang Ahzab yang berlaku dalam surah Al-Ahzab yang kita baca tadi adalah cerita yang berulang, bukan sekadar 5 cerita saja. Quran bukan surah hafal, Quran bukan buku cerita. Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk yang kekal abadi sehingga hari kiamat. Cerita yang berlaku dalam Quran akan berulang.
Ahzab tidak berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlaku sepanjang masa. Sekarang dalam lagi datangkan balas tentera Ahzab. Selepas sahabat kita di Gaza bertindak melakukan operasi Sultan Al-Aqsa. Kapan Masjid Aqsa? Kapan ini diburu yang kuat. Satu operasi ketenteraan untuk menentang Zionis Yahudi di Palestin. Bukan menceroboh, tetapi mereka telah diceroboh berpuluh-puluh tahun. Udina alladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinkan untuk mereka yang ikut diperangi, mereka telah dizalimi. Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Untuk menilang mereka yang telah menceroboh sejak perang merampas bumi Palestin. Kita melihat operasi Sultan Al-Aqsa mengejutkan. Seluruh kuasa-kuasa besar dunia yang terlibat dalam menubuhkan negara haram Israel hanya Gaza luahnya beberapa ratus kilometer kecil saja pada jalan gedung kecil pada jalan penduduk dan masyarakat. Tiba-tiba kuasa besar dunia bergerak. Itu oleh Amerika. Semua hantar kapal Indo USS Jericho. Kapal Indo yang tercanggih lama sekali Artemis. Kapal Indo yang bergerak dengan tenaga nuklir. 20 tahun tak payah minyak. Yang Jericho ni dia boleh berjalan 20 tahun tak payah minyak. Saya baca pada mereka pun baca. Jatah dia 70 lebih kapal perang. Ribuan tentera. Diiringi oleh kapal-kapal perang. Negara-negara Eropah membuat pernyataan. British, Prancis, Jerman, Italia dan lain-lain membuat pernyataan menyokong operasi untuk menentang Gaza yang kecil je. Yang kecil je. Dan satu gerakan yang kecil menggerakkan seluruh dunia. Sebenarnya isu Palestin isu yang besar. Melibatkan penubuhan negara haram Israel yang merampas bumi Palestin yang haram bagi orang Yahudi. Quran sebut wabaru bihadabin min Allah. Jadi orang Yahudi itu sendiri dari hak. Dari orang Allah yang kedua. Wabaru bihadabin min Allah. Mereka ditimpul kemurkaan daripada Allah. Dan ilahum yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Mereka bunuh nabi-nabi. Dzalika ma asaw wa kanu ya'tadun. Mereka kaum yang berlaku dan melanggar batas. Di sana satu mazhab Yahudi. Atau menjauh kata orang Yahudi yang percaya dengan agama dia haram bagi orang Yahudi untuk negara Israel.
jadi dulu. Jangan tubuh negara Israel. Kalau tubuh bermakna gali kubur. Kerana mereka sudah dilaknat oleh Allah. Mereka tubuh negara ini gali kubur. Terdapat orang Yahudi yang ada malamnya ada orang Islam tak ada. Aku orang Islam sendiri dalam keadaan tak ada. Perubahan negara Yahudi hasil daripada kumpulan Zionis. Bermula Theodor Herzl menubuhkan kumpulan Zionis berjuang di atas nama kebangsaan Yahudi. Kononnya mereka bangsa pilihan Allah. Nama asalnya mereka dipilih oleh Allah. Bila mereka derhak kedalawan Allah, dilaknatkan Allah. Al-Maghdubi alaihim. Tapi dia pada angka itu. Dialah yang ayat memerintah Palestin, bumi Palestin, negeri Ambiya, negeri Nabi-Nabi. Ragai kebun Nabi-Nabi. Mereka tak layak, mereka Palestin. Yang layak adalah orang Islam. Mereka merancang melemahkan orang Islam. Di masa orang Islam meninggalkan ajaran Islam, berpecah sama sendiri. Senang kawanan nasionalisme Arab, nasionalisme Turki, nasionalisme Melayu. Mula Melayu lepas itu jauh, Bukit, Bandar, pecah tahun-tahun berlawan sama sendiri. Arab lawan Turki, Afghanistan lawan Korea Patu dengan Haji. Pecah sama sendiri. Pecah mazhab Sunni Syiah balik. Pecah mazhab Islam. Sama ada pecahan ini. Pecahan mazhab kaum ada dalam Islam. Tapi semua berpegang dengan rukun Islam. Ada silap sikit boleh balik ke rukun ini. Selesai dalaman. Dia gunakan perpecahan ini untuk orang-orang lain sama sendiri. Asalnya Allah turun di hati siapa ini anak di hamzah ini masalah korok, masalah jalan. Tapi rukun Islam sama. Ada yang menjahit, dan jahit betul kan? Tak dinafikan. Mereka berjaya pecah dalam Islam. Masuk ke Islam lemah, mereka takluk. Taklukkan kerajaan Osmania yang berakhir 1924. Sekarang 2023, genap kita tetap. Genap kita tetap. Genap kita tahu akan berlaku satu perubahan politik dunia. Siapa yang begitu? Mereka berjaya memecahkan negeri orang Islam. Jatuh Islam, jatuh mereka bagi Islam sama-sama mereka. Malaysia, British, Indonesia, Belanda, beberapa Perancis, Mesir, Sudan, British, Libya, Itali, negeri di Teluk, British, mungkin Afrika, Perancis, Taluk, sama-sama dia. Walaupun mereka takluk dengan Islam, mereka tak berjaya memadamkan cahaya Islam. Orang Islam ditakluk, dipecah, dijatuh, ditangkap, diperhambulkan, dibunuh ulama-ulama, dibuang negeri. Kita boleh hapuskan Islam. Islam dari Allah. Tak boleh dipadamkan. Allah Ta'ala janji memelihara cahayanya. Bila Allah Ta'ala janji memelihara cahayanya, dipelihara oleh Allah. Jangan berlaku kebangkitan Islam. Walaupun kecil, di merata dunia ada kumpulan-kumpulan Islam akhir. Di Malaysia kita tak. Di Palestin tanzim jihad, Hamas tanzim jihad,
ada Hizbullah, ada macam-macam kumpulan Islam. Mereka bangkit atas nama Islam. Tetapi atas nama Islam ini mengaku bercahaya walaupun sedikit. Allah Ta'ala "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Allah Ta'ala suruh orang Islam bersedia dengan kekuatan mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Walaupun persediaan itu tidak sama dengan musuh. Musuh lebih kaya, lebih banyak harta, lebih ramai jumlahnya, lebih banyak senjatanya. Kalau kamu bersedia mengikut kemampuan kamu dan ikhlas, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala berjanji menolong orang yang berjuang untuk menegakkan agamanya. Allah Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Kuat. Dia berlaku janji Allah. Tapi belum jadi Allah Ta'ala uji dengan peristiwa Ahzab. Bila orang Islam zaman Nabi melihat tentang Ahzab, mereka berkata, "Ma'adallah wa rasulullah wa tarqallah wa rasulullah." Ini Allah Ta'ala janji dan uji. Apa janji Allah? Alif Lam Mim. Asibahum an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Laqad fatanna alladhina min qablihim fa ya'lamu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah kamu kira cukup kamu mengaku kami telah beriman, kamu tak diwujud oleh Allah? Allah Ta'ala telah uji umat kamu dahulu. Bila diuji, maka terdapat orang yang benar beriman, yang bohong beriman. Bila kena uji, tahulah mereka yang benar beriman, yang pelawak beriman, bohong beriman. Ini ujian. Apa yang berlaku tadi adalah ujian. Tufanul Aqsa, laksana batu besar yang jatuh dalam lubuk air yang tenang. Tentang lubuk itu air tenang. Kenapa tak ada apa? Kita lalu je. Dia jatuh batu besar, rupanya ada boyu je. Ada macam-macam timbul je. Bila berlaku, ini ujian kepada itu. Ada orang Islam yang bersama dengan perjuangan mempertahankan Islam, membebaskan orang Islam, lawan tentera Ahzab para ulama. Ada orang Islam yang menyerah kalah. Ada yang melakukan normalisasi tatbik dengan negara Israel. Tak boleh lawan. Kita ni negeri kecil, dia kuasa besar, tak boleh lawan, tak boleh kecil. Dia lupa kekuasaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala. Dia lupa. Apa yang benar itu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Bersedia dengan harta. Bersedia dengan bala tentera yang sanggup berjuang. Bersedia. Bersedia dengan senjata. Orang sama mesti bersedia. Apa yang menarik, Allah Ta'ala uji dengan harta dulu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjaya harta kamu dan diri kamu berjalan Allah. Allah Ta'ala sebut harta dulu, barulah diri kamu. Allah Ta'ala tahu manusia ini sayang harta itu bukan ini. Allah Ta'ala tahu banyak orang bakir itu negeri-negeri yang kaya, orang yang kaya takut belanja kena harta. Saya harta sanggup mati. Dia dapat harta dulu, dia mati.
Harta tinggal pada tu. Ini jangan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala suruh jaga harta diberi. Bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu, baru wa anfusikum. Semangat harta. Dia saksikan bagaimana negeri-negeri Islam yang kami lalu. Minyak menempah roh, petroleum menempah roh. Duit banyak, beli kelak judi. Beli kelak bola sepak, beli kelak tak bantu Palestin. Tak bantu perjuangan Islam. Ini berlaku, ini pada negara. Pada orang Islam dia pula. Amru tak hambu as-syaitan wa yaqra'u al-baqara ya'murukum bil-fahsya. Syaitan menyanyikan kefakhiran kepada kamu. Syaitan duduk di sini yang beri harta ini jadi fakir jadi besar. Ini ujian harta yang besar. Sebab itulah semangat harta pada perjuangan berlipat ganda. Maksudnya itu Allah fisabilillah. Kamu saja habbatin ambatat sab'a sanabila fi sujudin wa ta'afa. Wallahu ta'ala yasha' wallahu a'lam. Pandangan orang melanjutkan harta pada perjuangan di jalan Allah macam orang tanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai. Jadi satu tangkai ada 1 biji. Allah Ta'ala gandakan semangat jihad 700 kali ganda. Semangat lain 10 kali ganda. Semangat lain 10 kali ganda. Semangat daripada orang buta, orang cekok, macam-macam 10 kali ganda. Semangat jihad tu kerana apa orang nak buat studio. Ambil piti dia. Lama aku ada besar, dia kata. Sebab tu masa Nabi anjurkan semangat pada masa perang Tabuk. Disebut dalam Quran, dalam ayat-ayat yang panjang ceritakan bersabit Nabi itu semangat. Ada sahabat-sahabat yang bersemangat sampai ribu dinar dari Nabi Muhammad. Orang yang waktu beli hati harta dia, saya tidak pulak, saya nak mau beli sepatu. Ada orang miskin, bawa secebok tangan buat apa? Kalau menasihkan dia, buat tangan secebok, nak gantung gambar kita dulu, dia pun tak main-main. Orang tua adalah keras. Kalau semangat dia, secebok buat tangan, semangat ini berkati oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita sedang mendepan perang Ahzab, menghadapi kuasa besar yang paling kaya dalam dunia. Dunia dia punya tabung antarabangsa, dia punya IMF, dia punya kekayaan dia. Sebagian kekayaan itu ambil daripada negeri Islam. Fikir kita, beri kita, jual macam-macam kita, dia guna untuk bunuh orang kita pula. Kita pula selalu semangat kepada perjuangan orang kita sendiri. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Apa berlaku pada hari ini? Kita mengharap Tuhan Al-Aqsa adalah miftah, anak kunci kepada kebangkitan semua umat Islam. Dan sebab itu saya minta setiap orang Islam di seluruh dunia ada semangat dia sekurang-kurangnya doa. Kalau tak mampu dengan harta, dengan diri, doa sekurang-kurangnya. Jangan buat ada tahu jadi lemu. Berlaku apa-apa ada tahu, tak ambil tahu, ini salah. Nabi Muhammad malam yahtamma bi amrul muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tak ambil pula hal orang Islam, dia bukan berlaku dia. Apa berlaku pada orang Islam, dia tak tahu.
bukan berlaku. Dan kita orang Islam ni laksana satu data. Dia satu anggota sakit, semua anggota sakit. Alhamdulillah, kita lihat seluruh dunia Islam, umat dia betul dan memaksa kerajaan-kerajaan betul. Sekarang sudah ada beberapa kerajaan membuat kenyataan terbuka bersama dengan Palestin. Terbuka sama Palestin. Termasuk kerajaan yang kita lihat macam mana hari ini buat kenyataan bersama Palestin. Iran sejak awal Mesir buat kenyataan, Jordan buat kenyataan, Turki buat kenyataan, banyak negara buat kenyataan untuk menyokong Palestin. Kita harap kenyataan ini satu kekuatan dan semangat pada ayat Palestin, khususnya dia sasaran Gaza jadi sasaran. Ribu-ribu bom dikuburkan di Gaza. Okey. Ribu tan dikuburkan di Gaza. Untuk hancur leburkan. Dia tak boleh hancurkan, tak boleh musnahkan Islam sekali-kali. Kerana keimanan orang Islam tak boleh dimusnahkan sekali-kali. Tak boleh dihancurkan dengan bom. Dengan apa saja. Islam adalah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka tidak boleh menghapuskan bulan, bintang, matahari yang ada di langit. Itulah mereka tak boleh hapuskan kita. Ini janji Allah. Yang penting kita orang Islam kena percaya pada itu. Jangan mati. Di antara ujian kepercayaan kita pada hari ini ialah yang berlaku pada kita. Kita diuji dengan Masjid Aqsa ditakluk oleh Yahudi. Apa berlaku di Gaza bukan menceroboh, tapi telah diceroboh. Bila orang Yahudi membunuh orang Palestin, tak kira budak-budak, orang tua, perempuan, mengikut undang-undang antarabangsa, kalau berperang tak boleh bunuh orang tua, tak boleh berempah, tak boleh bunuh kanak-kanak. Ini undang-undang antarabangsa, undang-undang antarabangsa, undang-undang dunia. Tapi Yahudi tak berani kalau undang-undang antarabangsa. Bunuh orang tua, bunuh perempuan, bunuh kanak-kanak, bunuh masjid. Kita orang Islam tak boleh bom gereja. Kita berperang tak boleh bom gereja, tak boleh. Tak boleh bunuh pasti, tak boleh. Dia tak tadi bom masuk dalam Masjid Aqsa, pukul orang sembahyang, orang iktikaf. Ini melampau. Sudah melampau, bunuh perempuan, kanak-kanak. Kanak-kanak hak kecil pun dia juga. Perempuan tua pun masuk dalam penjara itu. Akhirnya seluruh Palestin jadi penjara. Palestin adalah penjara besar. Bukan beratahnya Palestin di satu penjara. Yang besar. Dengan campur dengan apa? Bila besar sangat penjara tak ada nak kawal. Tak cukup nak kawal. Belah-belah. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tadi kami. Apa yang penting kita kena ikut ketentuan Allah Ta'ala. Jangan bukan itu ketentuan untuk mengumpulkan kemenangan bagi orang kita. Jangan tunggu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat kita itu saja. Kalau kita itu saja Allah Ta'ala buat, kita itu hamba, Allah Ta'ala hamba kita. Kita ni hamba Allah. Kita hamba dia. Kena tegakkan agama dia, jaga agama dia, pertahan agama dia. Agama adalah nikmat pada masyarakat Islam, nikmat pertahankan. Pertahankan Islam, pertahankan umat dia, pertahankan kekuatan dia, pertahankan kedaulatan dia. Kedaulatan Islam sudah dihilangkan, kita kena balik semula. Itu memberi penghargaan yang tinggi kepada saudara kita di Palestin yang telah menggerakkan umat Islam di dunia dengan Tufan Aqsa. Umat Islam ada Tufan bangun, sampai Tufan tak bangun. Bila Tufan mau bangun bangkit.
Maka dia bangkit, alhamdulillah, membangkitkan seluruh dunia Islam dan menyatukan seluruh dunia Islam. Apa yang penting kita kena ada sumbangan kita masing-masing. Kita yang jauh ni nak kita pulang tak boleh. Boleh beri sumbangan, derma sumbangan harga kepada kemampuan masing-masing. Doa dia lupa. Itulah pendataan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Supaya kita tak dengar kalau kepada sahabat-sahabat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ikhwatul ahbab. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين من أصحاب الجنة الفائزون. اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tetamu kita memulakan ucapannya dengan memetik ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim daripada surah Al-Hashr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa melihat akan apa yang dilakukan pada hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala melupakan mereka. Dan tidak sama sekali ahli-ahli neraka dan ahli-ahli syurga. Ahli-ahli syurga ialah orang-orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala menggolongkan kita di kalangan ahli-ahli syurga. أيها الإخوة الكرام، نسأل سؤالا نريد جوابا عليه. لماذا ننصر المسجد الأقصى المبارك؟ نتحدث عن الأقصى المبارك ونحن نحمد الله الذي أطلق ألسنتنا للحديث عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله في هذا المقام الجليل سؤالين لا ثالث لهما. نتحدث عن سؤالين لا ثالث لهما. السؤال الأول: لماذا ننصر المسجد الأقصى المبارك؟ أما السؤال الثاني: كيف ننصر المسجد الأقصى المبارك؟ مطلوب منا أن ندافع عن الأقصى المبارك وننصره لأسباب منها كثيرة. الأقصى
الأمة وعزتها وقوتها وعافيتها، طالما أنه في حيازتها وتحت عينها ورعايتها، وإلا هذه الأمة مصابة مريضة ضعيفة ذليلة، نسأل الله لها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. Pada hari ini saya ingin bertanya kepada tuan-tuan sekalian dengan dua soalan. Yang pertama sekali, kenapa kita bersolidariti untuk menunjukkan kebersamaan, menolong dan membantu membebaskan Masjidil Aqsa? Dan yang keduanya, bagaimana kita mahu membebaskan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah simbol kemuliaan dan penyatuan umat. Apabila umat Islam mempunyai perasaan di dalam dirinya kasih dan sayang kepada Masjidil Aqsa, maka ia adalah satu petunjuk yang baik. Dan sebaliknya akan memberikan petunjuk yang tidak baik, yang mana kita perlu bersama-sama dalam perjuangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Al-Masjidul Aqsa أولى القبلتين، فمن لا يعرف شرف القبلة الأولى لا يدرك شرف القبلة الثانية. ولن يحلو طوافنا حول الكعبة طالما قربان يهود يطوفون حول المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ثالث المسجدين الشريفين الذي تشد إليه رحال المؤمنين وتهفو إليه القلوب والأشواق. قال صلى الله عليه وسلم: تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، يعني مسجد المدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kepada umat Islam. Sesiapa yang tidak mempunyai perasaan kasih dan sayang kepada kiblat pertama ini, maka sudah tentu dia tidak mempunyai perasaan kasih dan sayang kepada kiblat yang kedua, iaitu Kaabah di Masjidil Haram. Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga yang paling mulia di sisi Islam, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Yang disebut oleh Nabi SAW di dalam satu hadis, jangan sekali-kali kamu bersungguh-sungguh untuk bermusafir pergi ke satu tempat melainkan ketiga buah masjid: Masjidil Haram, masjidku ini itu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ala ad-din zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min lahwa'in hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadhalik. Qalu ya Rasulullah ayna hum? Qala bi Baitil Maqdis wa abna bi Baitil Maqdis. Masjidil Aqsa adalah pusat kumpulan yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Walaupun jumlahnya kecil, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, akan tetap ada satu kumpulan di kalangan umatku yang menegakkan kebenaran. Musuh mereka tidak boleh menghina mereka sehinggalah datangnya urusan Allah, iaitu hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, di manakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka di Baitul Maqdis dan di keliling Baitul Maqdis. Al-Mu'minul Kiram, inna nusrata al-Masjidil Aqsa laysat maslahatan arabiyyatan islamiyah fahasb, bal hiya maslahatu 'alam afsadahu bani Yahud
bukan sahaja satu masjid yang dimiliki oleh orang Palestin dan orang Islam. Masjidil Aqsa adalah milik seluruh alam, alam yang telah dirosakkan oleh orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi bukan sahaja merosakkan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, bahkan mereka merosakkan seluruh alam di atas muka bumi ini. Yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, telah kami tetapkan ke atas Bani Israel, mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi sebanyak 2 kali, dan mereka angkuh di atas muka bumi ini dengan seangkuh-angkuh. أيها الإخوة الأحباب، كيف ننصر المسجد الأقصى المبارك؟ علينا أن ننصر المسجد الأقصى المبارك بالدعاء إلى الله عز وجل، فالدعاء دليل الاستعانة بالقوي الجبار، وتركه دليل استهانة بقدرة الخالق سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن ندعو على بني يهود بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Bagaimana kita mahu menolong, membantu untuk membebaskan Masjidil Aqsa? Tidak lain dan tidak bukan sekurang-kurangnya doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba-hamba yang lemah. Sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah seorang yang angkuh dan sombong. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajar kepada kita oleh Rasulullah dalam peperangan Ahzab. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam: Ya Allah, ya Tuhan kami yang menjalankan awan-awan, yang menurunkan kitab, yang mengalahkan bala tentera Ahzab, maka kalahkanlah bala tentera Ahzab dengan kekuatan dan kekuasaan Ya Allah. أيضا أيها الأخوة الأحباب، لنصرة المسجد الأقصى علينا أن نتابع الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى دعم المرابطين وتثبيت المجاهدين، فلا يستهان بأي منها، مسيرة كانت أم مؤتمرا أم برنامجا علميا أم حلقات نقاشية أم برامج دعوية، فكل ذلك غايته نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه وتوعية الناس بمستجدات قضيته. وهذا من باب تغيير المنكر، من باب تغيير منكر الاحتلال باللسان والقلب إن عجزت أيدينا عن فعل أي شيء يليق بالمسجد الأقصى المبارك، وذلك أضعف الإيمان. Dan di antara cara kita menolong, membantu untuk membebaskan Masjidil Aqsa ialah dengan kita iringi berbagai program, himpunan-himpunan, demonstrasi, seminar-seminar, forum-forum, ceramah-ceramah, untuk kita umat Islam menunjukkan kebersamaan dengan isu Masjidil Aqsa dan dengan saudara-saudara kita yang sedang berjihad dan berjuang di sana. Di mana apa yang dilakukan ini tidak lain dan tidak bukan ialah usaha kita untuk mencegah kemungkaran
penaklukan dan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Masjidil Aqsa dan bumi Palestin. Apa yang kita lakukan ini adalah satu jihad, satu perjuangan, satu usaha untuk mencegah kemungkaran dengan lidah kita, ucapan kita, dan sudah tentu dengan tidak tanduk kita, dan paling kurang dengan perasaan benci yang ada di dalam hati kita di atas kemungkaran yang dilakukan oleh Zionis. Dan jika sekiranya tidak ada kebencian di dalam hati, maka tidak ada lagi keimanan di dalam hati. أيها الأخوة الأحباب، إخوانكم في فلسطين انتقلوا لأسرة المسجد الأقصى المبارك، ففيها اليوم 7 من أكتوبر، هذا اليوم الذي يعد يوم انتصار للمسجد الأقصى، يوم انتفاضة للمسجد الأقصى المبارك، وسمي بهذا اليوم طوفان الأقصى. لماذا أيها الإخوة الأحباب؟ لأن أهل فلسطين أهل غزة خاصة بذلوا أرواحهم في سبيل الله عز وجل رخيصة من أجل الدفاع عن مصر حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل لتطهير المسجد الأقصى من دنس يهود. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الاحتلال الصهيوني في كل يوم يمنع المصلين من أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى، ويضرب الشباب والنساء في المسجد الأقصى، كل يوم يدنسونه. فانتقل أهل غزة لنصرة المسجد الأقصى المبارك، وقام المجاهدون بالدخول إلى الأراضي المحتلة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. هناك في غزة بذلوا أرواحهم رخيصة، لا ينظروا إلى أولادهم وإلى بيوتهم، كل شيء تركوه لله تبارك وتعالى. ففي هذا اليوم المبارك دخل هؤلاء المجاهدون إلى المستوطنات الإسرائيلية، وقاموا بتطهيرها بمعية الله عز وجل. قتلوا أكثر من 1000 جنديا إسرائيليا داخل هذه المستوطنات، وقد نصر أكثر من 200 أسير بفضل الله عز وجل. الآن هم بأيدي المقاومة أنهم يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك. ما واجبنا تجاه هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل؟ لا بد من نصرتهم. الآن في غزة أيها الإخوة الأحباب في كل يوم 200 شهيد على الأقل، 200 شهيد على الأقل في كل يوم، في كل ساعة وفي كل دقيقة نسمع أخبار أهلنا في غزة بأن بيوتهم قد هدمت. الآن لا يوجد كهرباء ولا يوجد ماء. الآن أيها الإخوة نتواصل مع أهلنا في غزة، لا نستطيع أن نتواصل معهم لأنهم قطعوا الكهرباء والماء عنهم، لأنهم حاصروهم. لو ترى شاشات التلفاز لرأيت عدد الرجال أطفال الرضع يموتون تحت هذه البيوت وكانوا هذه البيوت. ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ ما ذنب هؤلاء النساء والرجال في غزة؟ لأنهم يدافعون عن مصلحة حبيبهم وشفيعهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد للعالم كله أن يعلم أن فلسطين محتلة،
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. أيها الإخوة الأحباب الآخرة طبعا يشتري الآخرة يجاهد من أجل الآخرة. هذه دنيا فانية كل ما نجمع فيها سوف نتركه لأولادنا ولمن بعدنا، لكن الذي نأخذه معنا أيها الإخوة الأحباب ما تقدمه لنفسك، ما تقدمه لنفسك، ما تقدمه لنصرة دين الله عز وجل. هذا ما نأخذه بشربتنا. الذين يضحون بأبنائهم وزوجاتهم وبيوتهم من أجل الله عز وجل، هذا هو ما سوف نأخذه. هذا ما نحمله في شربتنا. لا نحمل شيئا من هذه الدنيا، لا نحمل شيئا من هذه الدنيا. كل من عليها فان إلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك علينا أيها الإخوة الأحباب نصرة أمرنا في قطاع غزة، نصرة أمرنا في فلسطين. فليقاتل في سبيل الله. الذي لا يستطيع أن يقاتل في سبيل الله ماذا يقدم؟ يقدم وينصر إخوانه بالمال بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا وهو في بيته. من جهز غازيا فقد غزا. أنت تمد إخوانك بالمال لنصرتهم ولدعم قضيتهم فأنك غازية، فأنك تكون في الحرب بين القصف والدمار. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآفنا واعف عنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وحرر أسرانا وحرر أقصانا. اللهم ارزقنا الصلاة في الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصلاة في الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم كن معهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد ضرباتهم، اللهم اجعل ضرباتهم في نحور أعدائهم. اللهم شتت رمي أعدائهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم دمر طائراتهم ودباباتهم وبوارجهم. اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم كن مع إخواننا في غزة. اللهم قوي إيمانهم، اللهم قوي إيمانهم وثبتهم يا الله يا الله
يا الله. اللهم رحماك رحماك، رحماك بالأطفال، رحماك بالنساء، رحماك بالشيوخ، رحماك بأطفال غزة يا الله. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إنهم قد تخلى عنهم القريب والبعيد، فكن معهم يا الله. فلا ناصر لنا سواك، فلا ناصر لنا سواك يا الله. انصرنا على اليهود وعلى أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sebagai penutupnya, mengkahnya ialah perjuangan yang sedang berlangsung pada hari ini adalah perjuangan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Saudara-saudara kita di Gaza hari ini, beliau kata sedang dibom dengan bom yang begitu dahsyat, begitu ributan. Kanak-kanak, perempuan yang terbunuh. Hari ini, sekarang ini mereka sedang dibom. Maka aku yang lalu adalah satu ujian yang sangat besar. Aku yang lalu ialah satu perjuangan. Mereka yang tutup syahid itu adalah pilihan mereka. Tetapi di sana ada kumpulan-kumpulan yang akan menggantikan mereka. Maka tanggungjawab kita sebagai umat Islam mestilah menunjukkan kebersamaan dan solidariti kita dengan isu yang paling utama kepada umat Islam, isu pembebasan Masjidil Aqsa. Maka marilah sama-sama kita menunjukkan kebersamaan ini dengan terus bersolidariti, dengan pengorbanan harta benda, dengan doa-doa kita yang berterusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah harapan beliau kepada kita semua. InsyaAllah kita akan meneruskan program untuk kita bersolidariti dengan isu yang sedang berlaku ini, konflik yang sedang berlangsung ini, yang dijangka akan melanjutkan kita tak tahu berapa lama. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita hendaklah menunjukkan kebersamaan kita dengan apa cara, dengan apa kaedah, dengan apa saja tindakan-tindakan kita. Walaupun kita berada jauh, tetapi hati kita bersama-sama dengan mereka, dengan doa kita, dengan pengorbanan kita, dengan semangat kita, harta benda yang ini insya-Allah kita akan salurkan kepada saudara-saudara kita di sana insya-Allah. Jadi itulah sebagai ringkasan ucapan beliau. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan program-program lain. Program kita pada hari ini, lepas Jumaat akan ada himpunan aman di beberapa tempat, masuk di Masjid Muslim yang berdekatan lagi di Masjid Kuala Ibai, Masjid Terapung dan di tempat-tempat yang di seluruh negara. Jadi sekian dulu. Wassalamualaikum. Saya suruh balik kepada Yang Berhormat Ustaz Syamdin untuk meneruskan agenda seterusnya dan menutup program. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kasih segala majlis Majelis Hormat Ustaz Syamdin yang berkarim, yang berhormat Ustaz Habib Muhammad Khalil dengan hari seterusnya kakak-kakak kita, sahabat kita daripada Bumi Palestin yang telah pun menyampaikan ucapan selamat hari sujud muslimat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah hari ini adalah merupakan hari permulaan Mas Negara memulakan kempen untuk membantu negara umat Islam di Bumi Palestin. Seperti yang telah pun dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru yang berhadi dalam ucapan beliau pada awal, dan apa yang telah ditegaskan oleh Yang Berhormat Ustaz Muhammad Khalil, dan juga apa yang telah pun dinyatakan oleh penceramah kita daripada para
senantiasa bersama-sama dengan isu Palestin. Puluhan tahun isu Palestin berlaku dan puluhan tahun juga PAS telah memainkan peranan untuk membantu saudara kita di Palestin. Dan inilah juga, dan kali ini kita masih meneruskan solidariti kita, kebersamaan kita bersama umat Islam dan seluruh rakyat di bumi Palestin. Dan insyaAllah hari ini adalah merupakan hari permulaan, dan selepas daripada sembahyang Jumaat ini seperti yang dinyatakan tadi akan ada, boleh dikatakan di seluruh daerah selepas sembahyang Jumaat akan diadakan satu ucapan dan himpunan aman di masjid-masjid di seluruh daerah. Dan insyaAllah PAS akan menggerakkan seluruh organ-organ parti dan jamaah di semua peringkat, bermula di peringkat negeri, di peringkat kawasan, di peringkat MPD, dan juga di peringkat cawangan-cawangan, melalui semua sayap-sayap dan juga NGO-NGO yang ada untuk kita membantu saudara kita di Palestin. Seperti yang dikatakan juga tadi, ini antara kaedah dan cara yang terbaik kepada kita yang berada jauh daripada bumi Palestin untuk membantu saudara kita di Palestin adalah melalui sumbangan darah. Selain daripada doa, selain daripada kita upload dan juga meletakkan dalam posting-posting Facebook kita, sumbangan darah adalah merupakan sumbangan pertolongan yang paling penting untuk kita membantu dan juga menunjukkan kebersamaan kita kepada umat Islam dan kepada rakyat di Palestin. Dan insyaAllah sumbangan itu akan bermula pada hari ini, dan PAS akan mensasarkan sekurang-kurangnya RM1 juta untuk kita sampaikan kepada umat Islam di bumi Palestin. Boleh atau tidak ni? Boleh, insyaAllah. Jadi bermula dari sekarang kita akan menggunakan kempen ini di semua peringkat dan juga di semua tempat. Sedang saya bercakap ini pun, petugas-petugas kita sedang berada di banyak pasar-pasar, pasar pagi dan juga di pasar-pasar awal di semua daerah, berjumpa dengan orang ramai, bukan sahaja mengedarkan risalah tentang Palestin, tetapi juga mengeluarkan tabung untuk diberikan sumbangan oleh seluruh rakyat di bumi Terengganu kalimat ini. InsyaAllah rakyat Terengganu bersama-sama dengan rakyat dan juga umat Islam di bumi Palestin, insyaAllah. Itu saja aku berkata wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih yang berhormat Bersama Sekretari Wan Abdullah mewakili Sebagai Pasutri dan telah menunjukkan kepada kita perjalanan untuk kempen for Palestin yang kita akan berlakukan pada hari ini dan juga di sebuah tempat. Jadi semua yang ada di kawasan masing-masing jangan lupa sertai selepas Jumaat ini kita cari masjid ataupun tempat yang kita berkumpul untuk membuktikan bagi jihad beliau. Jadi kita tunjuk semangat kita tidak lupakan umat Islam di bumi Palestin. InsyaAllah target PAS negeri bentuk 1 juta kita akan capai. Memang kita rakyat Terengganu bukan orang kaya, tetapi insyaAllah rakyat Terengganu adalah orang yang kaya jiwa. Oleh kerana itu kita akan bersama-sama dengan umat Islam di bumi Palestin, seperti mana dalam Netfall Palestin yang pertama Terengganu mencatatkan jumlah kutipan tertinggi. Walaupun kita bukan orang kaya, tapi insyaAllah kita bersama umat Islam di bumi Palestin. Saya ucap terima kasih kepada semua penderma. Tak boleh berumum lagi sebab masih lagi dalam proses kiraan oleh rakan-rakan kita yang bertugas sementara ini. Mudah-mudahan kita akan segera mencapai target yang telah ditetapkan oleh PAS negeri Terengganu. Bila taufik wal hidayah.